Salam hormat dan salam sejahtera. Saya Vanessa Mering bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 14 Disember. Sibu bakal mempunyai sebuah mercu tanda baharu iaitu World Fuchau Shi Yi Park yang terletak di Jalan Gambir Sibu. Taman yang dibina dengan kos 3.5 juta ringgit itu bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang mempunyai penceritaan sejarahnya berkaitan masyarakat Fuchau. Ia merupakan satu-satunya taman seumpamanya di dunia. Pembinaan taman tersebut merupakan kerjasama antara Persatuan Fuchau Sibu dan Majlis Perbandaran Sibu. Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tunopeng ketika berucap melancarkan pembinaan World Fuchau Shi Yi Park di Sibu, mengulang pendirian kerajaan negeri untuk terus membantu masyarakat Cina dari pelbagai aspek. Ini termasuk peruntukan tahunan sebanyak 10 juta ringgit. Selain itu, 9 juta ringgit diserahkan kepada Lembaga Sekolah Dong Sang Sibu bagi pembinaan blok-blok bilik darjah dan Dewan Serbaguna. Sementara itu, Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi sedang melaksanakan inisiatif untuk mengurangkan jurang antara pengeluaran domestik koko dengan keperluan semasa di peringkat hiliran. Timbalan Menterinya Datuk Willy Mongin berkata, meskipun koko adalah tanaman komoditi ketiga terbesar negara selepas kelapa sawit dan getah, namun pengeluaran koko negara tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pengisaran negara. Sehingga September, jumlah pengeluaran biji koko kering di Malaysia adalah 436 metrik tan, manakala jumlah pengisaran adalah 250,438 metrik tan. Menurut beliau, keluasan tanaman koko seluruh negara adalah 5,955 hektar, melibatkan 5,098 pekebun kecil dengan produktiviti pengeluaran adalah 0.14 metrik tan sehektar sahaja. Justru menerusi program peningkatan hasil koko di bawah rancangan Malaysia ke-12 telah memperuntukkan seluas 50 hektar kawasan bagi tanaman baharu koko di Sarawak. Selain itu, strategi lain ialah dengan meningkatkan pendapatan pekebun melalui pengeluaran biji koko berkualiti dan berperisai unik seperti koko fine flavor serta pengeluaran koko single origin yang mendapat sambutan dan permintaan daripada pembuat coklat serta artisan coklat. Datuk Willy berucap pada program Jelajah Agri Komoditi #Keluarga Malaysia di Kampung Seromah Serembu, Bau. Pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan produk coklat single origin Puncak Borneo yang dihasilkan daripada biji koko yang ditanam oleh pekebun kecil di kawasan berkenaan. Manakala Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintrade akan terus memberi bimbingan serta sokongan kepada golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS, khususnya dalam kalangan penduduk luar bandar. Menurut Menterinya, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, pelbagai program keusahawanan dilaksanakan untuk memberi kemahiran kepada golongan itu agar mampu memajukan perniagaan sekaligus meningkatkan pendapatan mereka. Jelasnya, golongan PKS merupakan tulang belakang ekonomi negara, manakala sebanyak 90% perniagaan di Sarawak adalah jenis PKS. Tambahnya, kementeriannya kini memberi fokus terhadap pembangunan keusahawanan ke arah penggunaan platform-platform digital bagi meningkatkan keupayaan perniagaan golongan PKS pada masa akan datang. Justru beliau berharap agar golongan PKS terus berusaha untuk menambah ilmu, pengalaman serta kemahiran dalam usaha meningkatkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berucap merasmikan penangguhan program promosi keusahawanan pembuatan kuih muih yang berlangsung di Dewan Kampung Skiok Bau. Seramai 30 orang peserta dari Kampung Skiok, Kampung Seromah dan Kampung Segubang hadir pada program tersebut. Hari ini merupakan hari pengundian awal bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak yang bakal menyaksikan seramai 23,043 pengundi. Untuk mengetahui perkembangannya, terus bersama Monika Geri di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Monika, silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Dan pada pagi ini saya berlintas langsung dari salah sebuah pusat pengundian awal di Kuching, iaitu dari Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak. Dan pusat ini dijangka dibuka sebentar saja lagi, iaitu pada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang nanti ya. Jadi bagi pusat di IPK Sarawak ini seramai 872 anggota polis dan pasangan yang dijangka akan menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan pusat ini juga mempunyai 4 saluran mengundi, iaitu 2 saluran mengundi untuk Dewan Undangan Negeri Satok yang akan dibuka pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang, manakala masing-masing 1 saluran untuk Dewan Undangan Negeri Tupong dan juga Samariang yang akan dibuka pada pukul 8 pagi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan jumlah ini merupakan sebahagian daripada 10,548 pemilih daripada anggota polis, pasukan gerakan ARM serta pasangan mereka yang akan mengundi awal di 85 pusat pengundian bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 kali ini. Dan apa yang boleh saya kongsikan gambaran di sini ketika ini, semuanya mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dan tidak lama lagi akan bermulanya proses pengundian awal pada hari ini. Jadi pada hari pengundian awal hari ini juga seramai 111 petugas PDRM ditugaskan di semua lokasi dan juga semua saluran mengundi di seluruh Sarawak untuk memastikan kelancaran proses pengundian awal pada hari ini. Itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari salah sebuah pusat pengundian awal IPK Sarawak. #KamiMilih yang sahih hanya di RTM. Kembali kepada rakan penyampai di studio untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Monika. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Pelbagai projek pembangunan infrastruktur telah dilaksanakan di kawasan Kuala Balingian, termasuk di beberapa penempatan rumah panjang yang terletak di bawah Dewan Undangan Negeri Dun Balingian. Timbalan Ketua Kaum Kampung Kuala Balingian Razali Sahari menjelaskan, sejak pentadbiran penyandang kerusi Dun Balingian Abdul Yaakob Arbi, pelbagai kemudahan seperti Dewan Serbaguna, bangunan tadika kemas, jalan kampung dan bekalan air bersih antara yang telah diusahakan oleh beliau. Pembinaan masjid baru, pembinaan jana elektrik dan juga pembekalan air. Kalau kita lihat banyak dilaksanakan. Kalau lihat dari segi fasiliti untuk kemudahan rakyat, contohnya dewan-dewan masyarakat, kemudahan sukan untuk belia-belia telah beliau sediakan. Penempatan Kuala Balingian yang juga bakal memiliki sebuah bangunan masjid yang menelan kos pembinaan dengan peruntukan lebih 10 juta ringgit. Justru Razali melihat adalah penting kesinambungan sesebuah kerajaan yang stabil bagi memastikan perancangan pembangunan dapat diteruskan. Sebab kalau kita alih ataupun kita tukar kepada pemimpin yang lain, mungkin kesinambungan kepada pembangunan ini akan terencat. Jadi begitulah harapan kami agar beliau terus memimpin dan segala perancangan yang telah ataupun dirancang oleh kerajaan akan dapat dilaksanakan seterusnya. Kampung Kuala Balingian merupakan sebuah penempatan masyarakat Melanau dan kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan. Limpahan pembangunan infrastruktur akan dibina di Kampung Binjai Meritam dan Kampung Telahak Meritam di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Kota. Selain naik taraf jalan simen rumah ke rumah, calon dari Gabungan Parti Sarawak bagi Dun N79 Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata RM150,000 diperuntukkan bagi membina gelanggang futsal. Selain itu, menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, sebuah masjid baharu di Kampung Telahak dijangka siap Ogos tahun hadapan. Beliau yang menemui penduduk luar bandar di Meritam juga berkata, sebuah Dewan Serbaguna yang memuatkan 2 buah gelanggang badminton sedang dalam perancangan. Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas merupakan platform terbaik buat belia negeri Sarawak untuk menceburkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Badan itu menghimpunkan lebih 100,000 belia seluruh Sarawak, terdiri daripada pelbagai latar belakang, agama dan merupakan pertubuhan belia terbesar di Malaysia.
Naib Presiden Sebekas Negeri Sarawak Dennis Ngau berkata, antara objektif Sebekas adalah memberi ruang kepada belia untuk menganjurkan pelbagai program kepimpinan dan kesatuan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah sempena Karnival Sukan Sebekas Kasus 2021 Bowling Anjuran Sebekas Cawangan Telang Usan di Miri. Dennis Ngau yang juga penyandang bagi Dun Telang Usan berharap melalui penganjuran aktiviti sukan seumpama itu, mereka akan dapat berkongsi maklumat serta mengeratkan hubungan silaturahim bagi mengekalkan perpaduan dan keharmonian. Sementara itu, Ahli Parlimen Belia Malaysia Sarawak Spanky Steven berkata, setakat ini seramai 70% belia di Dun Telang Usan sudah mula aktif berpolitik. Baik, sekian berita pagi Sarawak edisi 14 Disember. Terus patuhi SOP bagi mengurangkan risiko penularan virus COVID-19 dengan sentiasa memakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal meskipun dalam tempoh kempen PRU Dun Sarawak. #Kami Milih yang sahih di Berita RTM. Salam hormat dan jumpa lagi.